Assalamualaikum, bersama lagi kita dalam OBTV. Seperti biasa, OBTV hanya bersiaran daripada rumah sahaja. Betul tu Pika, macam biasa OBTV akan sajikan dua kisah menarik kepada netizen dekat rumah. Kisah pertama tu tentang apa, Ira? Kisah pertama kita nak kongsi mengenai setelah sekian lama Langkawi dibuka. Kisah kedua apa tu, Ash? Kisah kedua mengenai perkahwinan dibuat secara drive-thru sahaja. Dengar macam pelik kan? Tetapi kalau korang nak tahu lebih lanjut lagi, jom kita layan OBTV. Jom. Okey guys, untuk berita pertama minggu ni kita nak kongsikan berita gembira kepada netizen, di mana Pulau Langkawi telah dibuka kepada umum bermula 16 September yang lalu. Difahamkan Pulau Langkawi merupakan pulau terawal dibuka kepada para pelancong. Cakap pasal Langkawi ni kan, rindu betul lah dekat Langkawi tu. Ira nak tanya dekat awak sikit, awak tak nak pergi cuti ke? Ikutkan hati memang nak sangat pergi. Dah lah tiket murah, tapi saya macam tak ready lagi lah nak pergi jauh-jauh ni. Sebab mesti penuh orang kan. Takut bila dekat-dekat ni. Buat masa ni biarlah saya jalan-jalan dekat kawasan perumahan saya dulu. Gitu. Bagus juga tu, Ira. Sebab apa, kalau awak bosan jalan kawasan rumah awak, jalan kawasan rumah saya kan. Tapi menurut laporan, daripada 2,528 orang yang ke Langkawi pada hari pertama, sebanyak 5 kes positif telah dikesan. Jadi susulan daripada itu, di Twitter mulalah trending Langkawi. Sebab rata-ratanya meluahkan rasa bimbang jika projek perintis gelembung pelancongan domestik ini gagal. Okey, menurut individu yang bakal ke Langkawi, mereka berharap agar pintu masuk ke Pulau Langkawi dikawal rapat oleh pihak berkuasa. Selain dari itu, seorang pengguna Twitter juga mendakwa bahawa dalam feri tiada penjarakan sosial dan sebagainya. Bagi saya, setiap individu yang ingin pergi melancong lah kan, harus mempunyai rasa tanggungjawab dan tidak pentingkan diri sendiri. Yang paling penting, buat swab test dulu. Pastikan diri itu negatif. Dengan pembukaan Langkawi ini, kita diharap agar memberi sinar kepada destinasi pelancongan ini agar kembali pulih. Tapi apa-apa pun, saya harap sangat kerajaan agar bukalah untuk kami ni balik ke kampung. Dah lama dah rindu dah mak bapak ni. Gitu, tiba nak marah kan. Okey guys, sebelum kita kongsikan berita yang seterusnya, saya nak tanya dekat Ira seorang je lah. Sebab saya nak tanya dekat Pika, dia dah ada syuben. Okey Ira, apakah atau bagaimanakah majlis yang Ira idamkan kalau masa perkahwinan nantilah? Saya tanya, kita bukan saya nak masuk line. Tidak. Saya tak ready lagi lah soalan tu. Tapi kan Ash, kalau boleh lah, saya nak yang simple-simple je. Yang penting sah. Tapi kan cakap pasal majlis perkahwinan ni, ingat lagi waktu kecil-kecil tu, kalau hujung minggu je wajib pergi kenduri. Time tu lah nak jejak kasih, jumpa kawan-kawan, jumpa family. Dan yang paling best, makanan dia ada nasi tomato, nasi minyak, ayam merah. Dan yang paling saya suka bila dapat goodies bag macam-macam dalam tu. Hei Najmi, awak ni kalau cakap pasal makanan memang terus buat saya lapar. Tapi nak buat macam mana sekarang, tak ada kenduri. Tapi kan cakap pasal ni, saya rasalah kepada bakal pasangan yang nak kahwin, boleh buat kaedah seperti mana kisah yang kami kongsikan ini, di mana mereka berkahwin menggunakan kaedah drive-thru. Sampaikan viral di TikTok mengenai pasangan pengantin ini yang memberikan dogi dan makanan secara pandu lalu sahaja. Seorang pengguna TikTok dikenali sebagai Fatin menceritakan pengalamannya menghadiri sebuah majlis perkahwinan secara pandu lalu ataupun macam Pika tadi cakaplah, drive-thru. Tambah Fatin, setiap tetamu yang hadir perlu beratur di dalam kereta masing-masing dan perlu menunggu giliran untuk tiba di hadapan pintu rumah pengantin. Alah, macam biasa korang pergi dekat nak beli makanan segera tu. Mengulas lebih lanjut, wanita ni menjelaskan yang tetamu yang hadir hanya boleh tengok pengantin dari dalam kereta je. Dan boleh berikan ucapan kepada pengantin menerusi tingkap kereta sahaja. First time saya dengar ni, unik betul. Kalau kata unik tu memang unik, Ira. Kalau tengok dekat ruangan komen pun, rata-rata netizen kagum dengan majlis yang dijalankan. Rata-rata menjelaskan yang majlis tu memang lain daripada yang lain dan agak rare. Maklumlah, dah lama tak makan nasi minyak kan. Okey guys, untuk berita pertama hari ni nak kongsikan mengenai satu individu ni yang famous di media sosial. Walaupun Pika dengan Ira mesti tak minat bola kan, tapi mesti kenal dengan pemain bola sepak terkenal iaitu Cristiano Ronaldo. Alah, mestilah kenal. Dekat Instagram tu saya merupakan salah satu pengikut CR7 tau. Nama dia baru-baru ni kembali menjadi fenomena sebab dia masuk balik dekat kelab Manchester United. Dengan kemasukannya ke MU kan,
IG kelab popular perdana Inggeris tu naik mendadak, naik berjuta-juta. Bukan itu sahaja, jualan jersey mencecah lebih daripada 13 juta euro. Wow, banyak. Memang lain macam betul penangan CR7 ni. Walaupun dia famous, satulah saya respect dia. Dia mempunyai masa dan sangat hormat pada orang. Sampai viral baru-baru ni di Twitter kisah dia dengan security wanita. Sebelum bermulanya perlawanan antara Manchester United dengan Young Boys ni, CR7 adalah buat warm up. Time dia tengah buat warm up tu, dia telah sepak bola dan bola tu terkena kepala seorang security guard wanita sehingga menyebabkan dia separuh pengsan. Dan selepas itu CR7 terus bergegas ke security tu dan bertanya mengenai keadaannya. Kalau korang lihat video tu kan, nampaklah yang CR7 ni dia memang concern dengan keadaan security tu. Dia tanya sama di kepala tu ada rasa berdenyut ke tak, pening ke tak dan sebagainya. Bukan tu saja tau, security wanita tu pun dapat jersey perlawanan CR7 tau. Respect betul dengan CR7 ni. Walaupun dengan statusnya sangat besar, tapi dia tetap merendahkan diri. Tapi itulah, bila dengar kisah macam ni, saya tiba-tiba lah nak jadi security wanita juga, buat-buat berlakon kan. Sebab apa? Sebab saya nak jersey tu, barulah saya boleh tanya dekat Ash ataupun saya jual kat dia. Boleh gitu? Boleh lah Pika, awak jual kat saya je. Okey guys, untuk cerita seterusnya, setiap pasangan yang sudah mendirikan rumah tangga mesti nak hubungan mereka kekal hingga ke syurga. Kira macam hingga ke jannah lah tu kan. Tapi bila kita mendirikan rumah tangga ni, mesti kita akan didukung dengan pelbagai ujian. Dan orang kata sepanjang untuk tempuh ujian tu, kita kena kuatlah antara hubungan suami dan isteri. Untuk berita yang seterusnya ni, jalan cerita dia macam ada plot twist sikit. Macam drama petang-petang yang kita selalu tengok tu. Lebih kurang macam tu lah. Tetapi kejadian ini berlaku di Indonesia, di negara jiran kita. Okey, cerita ni dikongsikan oleh seorang wanita dikenali sebagai Vin di laman TikTok. Dia menceritakan yang perkahwinan yang terjalin selama 6 bulan akhirnya hancur. Wanita berkenaan turut mendakwa dirinya sering dihina dan ditipu oleh bekas suaminya. Bayangkan betapa luluh dan sedihnya hati seorang wanita ni. Namun yang lebih menyedihkan apabila wanita yang bernama Win disahkan hamil dan bekas suaminya meminta dia melakukan ujian DNA. Kira macam tak percayalah tu anak dia. Kata bekas suami dia, buatlah ujian DNA tu sampai darah anak habis. Kalau terbukti adalah anak awak kena minta maaf dengan keluarga saya. Amboi, geram pula saya. Apa yang bekas suami dia nak cakap tu adalah kalau anak dalam kandungan tu terbukti bukan anak dia, dia tak nak teruskan lagi perkahwinan. Lebih mengejutkan lagi, sebenarnya bekas suami dia yang curang. Plot twist kan. Dan dikatakan tidak memberi nafkah serta menganggap kahwinan ni atas dasar pasangan je. Teruk betul. Tapi itulah, tengok beberapa video yang dimuat naik oleh Fatin memang sedih lah. Saya sendiri pun sebab sebagai seorang wanita. Tapi kita kena ingat, ujian tu tanda Allah sayang. Dan mungkin ada hikmah daripada dia meneruskan perkahwinan yang tak bahagia. Baiklah dia beredar dulu. Saya yakin Fatin akan bahagia satu masa nanti. Okey guys, seperti mana yang kita tahu, kerajaan telah memberikan kelonggaran untuk penduduk di kawasan sekitar Lembah Kelang untuk membuat aktiviti seperti hiking, untuk pergi sungai, berkemping dan sebagainya. Macam minggu lepas, walaupun saya tak present news OPTV, dah lama saya tak present, saya tahu kawan-kawan saya ada bercerita mengenai sungai yang penuh dengan ramai orang. Baru-baru ni kecoh di media sosial di mana berlaku beberapa kejadian di sungai di Selangor yang tidak diingini. Kisah yang pertama terjadi mengenai seorang mangsa yang mati lemas di Tasik Cermin. Dan kisah kedua, 9 lelaki yang terperangkap di Sungai Kendodong. Risau kan bila jadi macam ni? Memang risau Najmi, sebab apa yang saya dengar lah, kalau kita nak masuk hutan ni, kita kena tahu selok-belok dia. Sebelum nak masuk hutan juga, seelok-eloknya kita buat research, tanya orang yang berpengalaman supaya perkara yang tak diingini boleh dielakkan. Bila topik ini hangat diperkatakan, seorang pengguna Twitter berkongsi lokasi-lokasi sungai yang mempunyai banyak kes kematian akibat lemas. Semoga perkongsian ini dapat membuka mata rakyat Malaysia supaya lebih berhati-hati, sebab kita tahu rakyat Malaysia ni memang suka buat outdoor activities. Antara lokasi sungai yang berisiko tinggi adalah seperti berikut: Sungai Kampung Batu Payung, Tawau Sabah, Sungai Ciling, Kuala Kubu Baru dan Sungai Gasin, Sungai Buloh, Selangor. Manakala lokasi air terjun yang berisiko tinggi pula adalah air terjun Latar Berembun dan air terjun Camang di Pahang dan air terjun Sekayu di Terengganu.
Kebanyakan kan tempat yang Ira dengan Najmi listkan ni memang antara yang hotspot yang memang paling dikunjungi. Tapi apa-apa pun, kalau anda nak ke sungai tu kan, tolonglah berjaga-jaga, berhati-hati, doalah banyak-banyak. Sebab kita pergi grup ramai-ramai, jaga kelakuan. Yang paling penting, tolong jangan buang sampah je. Mentaliti tu jaga. Okey guys, untuk berita yang seterusnya kita tahu para pelajar masih menjalani kelas secara online iaitu ODL, dan sebagai seorang tenaga pengajar sudah pastinya mereka akan menunjukkan muka supaya sesi pembelajaran tersebut lebih bermakna dan apa yang disampaikan dapat diserap oleh para pelajar. Nak dijadikan cerita seorang pensyarah di Universiti Gadjah Mada di Indonesia tidak pernah membuka kamera komputer ribanya sejak dari awal semester lagi. Dan itu menimbulkan persoalan di kalangan para pelajarnya. Adakah kamera tak berfungsi? Itulah sebab saya pun bila dengar kisah ni, saya pun macam tertanya-tanya jugalah. Macam kenapa tak buka kamera, tak aci lah kan. Sebab pensyarah boleh tengok muka saya nak juga tengok muka pensyarah. Tetapi rupa-rupanya pada satu hari tu terbongkar apabila pensyarah yang bernama Eddie Praseyo Nugroho, sorry lah salah sebut sikit, terbuka kamera laptop. Ribanya. Rupa-rupanya pensyarah tu sakit dan memakai tube oksigen. Namun perkara tersebut sama sekali tidak dikongsikan kepada para pelajar. Lihat keadaannya memang nampak kesian, tapi walaupun sakit, perkara tersebut sama sekali tidak menjadi penghalang untuk dia dalam menyampaikan ilmu kepada anak watan. Menerusi laporan Tribun News, pelajar yang membuat naik video dekat TikTok ni yang bernama Nandini Chatra Nabila memaklumkan yang pensyarah dia yang mengajar subjek perniagaan dan pengurusan menghidap penyakit kegalan buah pinggang sejak 11 tahun yang lalu. Macam itulah cerita dia rupanya kan. Tambah Nandini lagi, mungkin sebab itulah dia perasan kan suara pensyarah ni macam kadang-kadang mengalami serak dan seolah-olah sukar bernafas ketika sesi waktu pembelajaran sedang dilangsungkan. Sebab pula saya dengar kisah Pak Eddie. Tapi kan dalam pada tu saya memang kagum dan memang respect lah kan. Kalau boleh kita nak tahu sikit tips macam mana Pak Eddie ni kekal bersemangat walaupun ketika sakit. Yelah sebab saya ni kan masa nak COVID ni, saya kalau demam sikit pun saya rasa nak tidur gitu. Macam tak semangat. Okey, itu saja OBTV untuk minggu ini. Untuk membaca artikel-artikel menarik, jangan lupa layari www.obulan.com. Dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube Obulan Official kami kerana subscribe itu adalah percuma sahaja. Dan seperti biasa, OBTV akan bersiaran setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad pada jam 6.55 petang hanya di TV9. Saya Esnordin. Saya Najmi Suhaimi. Saya Ira Zahira. Saya Syafiqah Suhaimi. Sampai berjumpa lagi. Bye-bye. Bye. Tuan suruh saya action, tuan tak suruh saya cakap.